Salam sejahtera dalam salam bahagia. Saya Muhammad Raja, anak lelaki Sultan Brunei, nombor matrik 268831 dari kumpulan AA Melaka. Kali ini kami ingin membentangkan berkaitan dengan subjek GMGM 3063, perbandingan pentadbiran awam. Tajuk yang kami pilih adalah perbandingan sistem pentadbiran dan dasar Jepun bersama dengan Emirat Arab Bersatu. Saya kenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Muhammad Farid, nombor matrik 268407. Kedua, Muhammad Isa, nombor matrik 268490. Ketiga, Farul Rizal, nombor matrik 268862. Dan saya Mohana 268831. Yang terakhir sekali, Sajadatul Nur, nombor matrik 268641. Pendahuluan. Setiap negara di dunia pastinya mempunyai dasar sosialnya mengikut corak pemerintahan negara masing-masing. Walaupun kepimpinan sesebuah negara mengamalkan tabik urus demokrasi seperti beberapa negara lain, namun dari segi taktik, pelaksanaan dan risiko yang diambil adalah berbeza antara satu sama lain. Ini kerana terdapat beberapa gabungan permintaan dan undian sosial budaya dan rakyat yang perlu dipenuhi oleh kerajaan negara-negara tertentu. Sistem politik dan ideologi antara negara berbeza antara satu sama lain. Di sebalik perbezaan ini, mungkin terdapat persamaan dari segi dasar sosial yang dilaksanakan. Sebagai perbandingan, negara yang telah dipilih untuk membincangkan topik tersebut ialah Jepun dan Emirat Arab Bersatu ataupun boleh dipanggil sebagai UAE. Sebenarnya, ideologi sesebuah negara menjadi penanda aras untuk menilai corak pentadbiran sesebuah negara. Pengetahuan dan kefahaman yang cukup tentang ideologi politik sesebuah negara dikatakan dapat membantu kita melihat himpunan idea khususnya mengenai kehidupan atau budaya manusia yang akan membawa kepada negara yang paling lebih baik dan organisasi yang sistematik memerintah. Objektif kajian menentukan jenis pentadbiran dan ideologi Jepun dan UAE. Terdapat 3 objektif khusus untuk penyelidikan ini yang ditulis di bawah. Untuk mengkaji semula pentadbiran dan ideologi politik di Jepun dan UAE. Menganalisis kesan ideologi terhadap dasar sosial di Jepun dan UAE. Dan yang ketiga, mengetengahkan satu isu sosial yang serupa yang berlaku di Jepun dan UAE berdasarkan teori globalisasi. Definisi. Penentuan dasar keseluruhan, penetapan maklumat utama, pengenalpastian tujuan am dan penumbuhan program dan projek yang luas. Ia juga dirujuk sebagai hala tuju kepimpinan dan pengurusan organisasi. Pentadbir ialah orang yang memastikan sesebuah organisasi berjalan dengan lancar dengan menguruskan tugas dan kewajipan serta norma masing-masing. Oleh itu, pentadbir mestilah orang yang teratur dan berkomunikasi dengan berkesan yang akan dapat menentukan tanggungjawab tepat mereka untuk organisasi tempat mereka bekerja. Menurut William Lefthwell dan Edwin Robinson 2020, pentadbiran adalah satu cabang pengetahuan pengurusan yang berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti pejabat yang cekap dan bila dan di mana kerja mesti dijalankan. Ia juga dikenali sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasional tertentu untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Istilah pentadbiran itu sendiri merujuk kepada tindakan yang terlibat dalam mengatur dan mengurus operasi syarikat, kerajaan, badan amal dan pelbagai organisasi lain semuanya mempunyai pentadbiran. Fungsi pentadbir adalah penting kepada organisasi di mana mereka beroperasi. Tanggungjawab mereka biasanya merangkumi pelbagai tugas seperti pemfailan dan pengurusan. Seterusnya, saya meneruskan untuk kajian pentadbiran negara dan ideologi politik bagi kedua-dua negara.
Yang pertama, kita pergi kepada negara Jepun, sebuah negara di rantau Asia yang telah mencapai tahap pembangunan yang membanggakan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Cara pemerintahan di Jepun amat dikagumi hampir di seluruh pelosok dunia kerana pembentukan negara Jepun sangat bertenaga dan hebat sehingga kini. Bergantung kepada ekspor, telah menjadi ekonomi ketiga terbesar di dunia yang sangat terdedah kepada faktor luaran. Jepun adalah monarki parlimen dengan monarki berperlembagaan. Perlembagaan Jepun semasa menetapkan Maharaja sebagai lambang Jepun. Maharaja tidak mempunyai kuasa dalam kerajaan tetapi hanya menjalankan urusan negara yang ditentukan oleh kabinet yang tertakluk kepada tugas dan upacara rasmi. Namun Maharaja dilayan seperti seorang ketua negara yang hanya tertumpu kepada menjalankan etika diplomatik. Seterusnya, konsep baru identiti dan ideologi Jepun dikatakan agak sukar untuk dilaksanakan tetapi masih boleh disesuaikan dengan individu. Bertindak dengan tanggungjawab sendiri, mengekalkan diri serta mengambil peluang atas inisiatif mereka dan menangani tugas untuk mencapai matlamat peribadi dengan semangat perintis. Hasilnya, ruang awam baru muncul dengan memperkasakan individu, melibatkan diri dalam aktiviti bebas dan spontan, menyumbang kepada masyarakat dan mewujudkan rangka kerja tak diurus yang lebih matang. Hori Masaharu pada tahun 2016. Seterusnya kita pergi kepada UAE. Dari segi pentadbiran, UAE terdiri daripada 7 emirat yang masing-masing mempunyai pemerintahannya yang bertanggungjawab untuk menetapkan kadar perubahan kerajaan tempatan. 7 emirat itu berkongsi tahap kuasa yang ketara dalam bidang pendapatan dan hak mineral yang sebahagiannya besar adalah minyak di bawah Perlembagaan 1971. Pertumbuhan kuasa persekutuan telah ditangguhkan kerana setiap emirat pada mulanya mempunyai sistem pentadbirannya iaitu kenyataan akademik daripada Christian Good pada tahun 2020. Seterusnya, penemuan minyak di ladang minyak Fatih Dubai pada tahun 1966. Sejak itu, ia telah mencapai kemajuan yang luar biasa dan kini ia adalah salah satu tarikan utama untuk pelancong dari seluruh dunia. Dubai terletak di Gurun Arab, di pantai Teluk Arab, di Emirat Arab Bersatu dan ia adalah salah satu emirat yang mengiktiraf UAE. Emirat Dubai berkongsi sempadannya dengan Abu Dhabi di selatan, Sharjah di timur laut dan Kesultanan Oman di tenggara. Di Emirat Arab Bersatu, parti politik adalah diharamkan dan hak perhimpunan serta persatuan dihadkan. Pertubuhan bukan kerajaan yang tidak bergabung dengan kerajaan adalah dilarang dan mereka mesti mendaftar dengan kerajaan atau menghadapi penutupan. Kesatuan sekerja dilarang oleh undang-undang. Pada tahun 2002, pasukan polis Dubai membentuk cawangan hak asasi manusia untuk menyelia 6 syarat penjara, memulihkan banduan dan menjalankan program mangsa jenayah. Walau bagaimanapun, organisasi hak asasi manusia, organisasi hak asasi manusia bebas tidak dibenarkan beroperasi di UAE. Ini adalah merupakan kenyataan akademik dari Christian Code pada tahun 2020. Seterusnya saya sambung kesan ideologi terhadap dasar sosial di negara masing-masing, Jepun dan UAE. Jepun ditadbir oleh Wakil Parlimen Dwi Cameron berbilang parti raja berperlembagaan demokrasi dengan Maharaja sebagai ketua negara dan Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan dan ketua kabinet yang menyelia cabang eksekutif. Konosuke Odaka 2020. Di Jepun, tidak seperti di Amerika Syarikat, perkataan kebajikan mempunyai makna yang positif dan sering digunakan dalam wancana politik. Selain itu, dasar sosial berada dalam dilema melalui ideologi yang ditekankan oleh kerajaan Jepun. Sekolah pemikiran berfaedah tinggi ialah konsep ini dikenali sebagai. Ramai orang sebaliknya percaya bahawa cara yang optimum ialah mengurangkan cukai dan caruman insurans sosial sebanyak mungkin
Contohnya, sekolah kos rendah. Kedua-dua sistem ini popular dengan penduduk Jepun. Tetapi perkhidmatan sosial penuh tidak boleh dibekukan secara percuma. Untuk mengembangkan perkhidmatan, cukai dan wang insurans sosial mesti meningkat. Kos boleh dikurangkan dengan mengurangkan perbelanjaan yang tidak cekap. Tetapi, tidak semuanya boleh dihapuskan. Dalam erti kata lain, terdapat pertukaran kos dan faedah yang diwujudkan. Shogo 2020. Bagi negara UAE, kesan ideologi terhadap dasar sosial orang Arab dapat dilihat melalui asas pengagihan semula. Perspektif kawal selia dan pengedaran tentang dasar memastikan setiap orang dalam masyarakat mempunyai kebebasan sosial dan peluang yang saksama. Matlamat utama kerajaan Arab adalah untuk memastikan kesejahteraan setiap individu. Christian Cortes 2020. Kesan baik ideologi terhadap dasar sosial UAE ialah hak asasi dan kebebasan individu boleh dilindungi dalam susunan demokrasi dengan aturan undang-undang dalam kerangka kebebasan demokrasi. Supaya mencapai matlamat demokrasi sosial, matlamat demokrasi Arab dicapai untuk melindungi hak orang ramai untuk bekerja dan mengambil bahagian dalam masyarakat. Ya, Seterusnya, saya sambung dengan persamaan dalam isu sosial antara Jepun dan Emirat Arab Bersatu. UAE dan Jepun mempunyai hubungan diplomatik sejak kemerdekaan UAE pada Disember 1971. Kedua-dua negara secara sejarah mempunyai hubungan baik dan perdagangan dengan ekspor UAE ke Jepun termasuk minyak mentah dan gas asli dan import Jepun termasuk pasaran kenderaan dan elektronik. Menurut Simran 2020, kedua-dua negara mempunyai hubungan ekonomi dua hala yang kukuh sejak 1961. Apabila penghantaran pertama minyak mentah dihantar dari medan luar pesisir Al-Sharif, Abu Dhabi ke Jepun, Jepun dianggap sebagai pengimport minyak keempat terbesar di dunia. Pada 2019, UAE sebagai destinasi utama ekspor Jepun di Timur Tengah dengan nilai 7.18 bilion mengukuhkan lagi hubungan ekonomi antara kedua-dua negara. Bagaimanapun, pada 19 Julai 2020, sebuah kapal angkasa UAE dilancarkan ke langit dari kemudahan pelancaran Jepun memulakan perjalanan 7 bulan ke Marikh dalam misi antara planet pertama di dunia Arab. Persamaan dalam isu sosial antara Jepun dan UAE dapat dilihat melalui peningkatan kadar bunuh diri dalam kalangan rakyat di kedua-dua negara akibat pandemik COVID-19. Di Jepun, statistik kerajaan menunjukkan bunuh diri meragut lebih banyak nyawa pada Oktober berbanding COVID sepanjang tahun sehingga kini. Anggaran bulanan kes bunuh diri Jepun meningkat kepada 2,153 pada Oktober 2020. Menurut agensi polis kebangsaan Jepun, Selina One 2020, jumlah kadar bunuh diri sebanyak 6.2 orang bagi setiap 100,000 penduduk UAE dilaporkan disebabkan oleh wabak itu. Seterusnya, saya pergi kepada yang terakhir iaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, boleh dikatakan bahawa Jepun dan UAE adalah negara yang luar biasa kerana cara pemerintahan dan ideologi mereka yang berbeza. Kerajaan Jepun beroperasi dalam rangka kerja yang ditetapkan oleh Perlembagaan Negara yang diasaskan oleh kedaulatan rakyat dan mempunyai 3 cabang, iaitu perundangan, eksekutif dan kehakiman. Sebaliknya, UAE adalah negara kaya dengan rangka kerja politik dan pentadbiran yang tegar. Namun begitu, terdapat beberapa persamaan antara kedua-dua negara dari segi pencapaian kerana mereka adalah negara maju dan bekerjasama dalam menangani isu sosial akibat pandemik COVID-19. Tadbir urus kolaboratif memainkan peranan penting dalam menyelesaikan isu yang dihadapi oleh kedua-dua negara. Secara keseluruhannya, boleh dikatakan bahawa terdapat banyak kriteria yang boleh diterima pakai oleh Malaysia dari Jepun dan UAE dalam tadbir urus negara, terutamanya dari segi penggunaan teknologi, amalan tadbir urus kolaboratif, pentadbiran yang betul dan ideologi yang kukuh. Sekian, terima kasih daripada grup kami.